Tak kira lah rumah anda 3 phase, rumah anda single phase, dia tetap kena pakai 0.1. Assalamualaikum warahmatullahi tuan-tuan. Alhamdulillah. Hari ini saya dapat buat video lagi. Biasanya kalau saya buat video ni wiring je lah. Kalau untuk tambah poin ke apa ke, saya jarang untuk buat video. Tapi kalau melibatkan apa yang saya nak kongsi, kalau melibatkan benda tu, benda yang harian kegunaan, insya-Allah saya akan berkongsi. Jadi hari ini hari Selasa, 8 hari bulan 11. Rumah Maik ni saya tak tahu dah berapa biji saya buat. Sama je poin dia tuan-tuan, sama je cara saya buat, sama je mana-mana rumah banglo ke, rumah Maik ke, reban ayam ni boleh buat elok-elok je lah. Okay, sama je. Yang ni soket plug saya pasang untuk blok dulu. Sebab hari ni saya sampai lewat. Jadi untuk kabel saya tak tarik lagi. Sebab apa? Sebab batang pipe ni basah. Saya datang tadi hujan lebat. Jadi pipe ni saya bawa dengan helak. Bukan helak saya. Helak kontraktor lah. Guna helak dia bawa pipe. Jadi pipe ni dia basah. Dalam pipe ni basah. Kalau pipe ni basah, bila saya cek pakai insulation tester ataupun mega, berkemungkinan dia akan naik. Reading akan naik. Mesti akan naik. Sebab dia ada air. Kelembapan dalam pipe. Jadi saya tak pasang lagi. Saya tak lay kabel lagi. Untuk yang soket plug saya dah pasang. Ini soket plug. Ruang tamu. Dia standard dia. Rumah Maik ni. Dia tak jauh beza dengan rumah SPMB. Sama je. Rumah SPMB, rumah Maik ni lebih kurang je. So, point dia, soket plug dia. Cuma yang ni 3 bilik. Rumah SPMB pun 3 bilik. Okay, ni soket plug. Okay, yang ni switch. Yang ni soket plug. Akan ada sebelah soket plug. Saya tak pasang lagi. Pendawaian dia, mesti anda tanya, pendawaian dia sama je tuan-tuan. Saya pakai sirim kabel. Alhamdulillah. Okay, ni 1.5 PIPC. PIPC ST sirim. Kalau kita tengok dalam buku panduan pendawaian bagi rumah kediaman, ST ada tulis lah. Untuk pemilihan kabel, tak silap saya atas sekali. ST dah bagi tahu. Pertama pakai yang ada sirim dan ST. Sirim dengan ST tu penting. Bila kita pakai yang dah ditetapkan oleh ST, insya-Allah kita akan selamat. Maksudnya pendawaian ni pun selamatlah. Kalau cara kita buat tak tentu hala pendawaian sampai overload ke apa tu masalah lah. Walaupun kita pakai kabel kualiti, tapi cara kita buat sehingga bermasalah pada pendawaian tu, maksudnya pendawaian kita tu yang kita buat bermasalah. Cara kita buat tu bermasalah. Bermasalah macam mana? Sebab kita nak untung lebih. Senang saya bagi tahu. Pendawaian kita nak untung lebih. Dia rumah Maik ke, rumah banglo ke. Bila kita buat satu benda, cara dia mesti kena sama je. Walaupun rumah tu kos rendah, kos sederhana ataupun kos tinggi. Cara dia sama je. Pendawaian ni dia tak ada pilihan. Banglo sama, sederhana pun sama, kos rendah pun sama. Dia tak ada pilihan dah. Kita kena buat cara tu. Sebab panduan yang ST bagi, dia tak ada pilihan kat situ. Dia tak kata banglo kena buat macam ni, rumah kos sederhana macam ni, rumah apa ni, rumah kos rendah macam ni. Tak ada. Sebab pendawaian ni sama je. Jadi kalau anda yang pernah follow saya buat pendawaian daripada rumah Maik, yang sebelum-sebelum ni, macam tu yang saya buat. Jadi yang ni, untuk lampu kipas 1.5. Lampu kipas 1.5. 1.5 dia ada pembahagian dia. Okey, yang ni MCB. Aduh. Saya pakai mesh guard. Okey, mesh guard. Ada orang tanya saya, mesh guard ni sirim ke tak? Dia sirim tuan-tuan. Dia ada sirim. Fokus dia. Mesh guard dia ada sirim. Cuma kalau anda beli dalam Shopee, saya tak jamin.
Untuk dalam Shopee ni saya tak berani jamin. Sebab kalau melibatkan benda-benda macam ni, sebolehnya tuan-tuan baik pergi beli dekat kedai direct. Sebabnya macam mana? Okey, tak ada sini. Sebabnya kalau kita beli dalam Shopee, berkemungkinan dia ada apa ni? Jenis apa ni? Jenis apa dia panggil? Copy paste. Kopi ori, lebih kurang macam tu lah. Jadi saya nasihatkan baik beli dekat kedai direct. Bila kita beli dekat kedai direct ni, kita puas hati. Kita boleh tengok dalam dia punya apa ni? Dalam dia punya kotak. Itu je lah. Okey, lagi apa lagi tuan-tuan? RCCB. Mana RCCB? Okey, ni RCCB. Okey, sebelum ni ada customer WhatsApp saya. Rumah dia baru 2 tahun. Bila kilat, hujan je trip. Kilat jauh je. Kilat sikit pun dia dah trip. Jadi saya minta owner tu hantar gambar RCCB. Okey, gambar RCCB ni sebelum ni saya pernah berkongsi pada tuan-tuan. Sini dia. Okey, sebelum ni saya pernah berkongsi kepada anda, kalau video-video saya sebelum ni, saya pernah bagi tahu. Okey, ni saya pakai 40A. 40A. Dia ada dua. Untuk RCCB dia ada 63, dia ada 40. Kebiasaannya 63 ni, kebiasaannya lah 3 phase. Ada juga untuk single phase orang pakai 40A. Tengok pada penggunaan dalam rumah. Jadi ada 63, ada 40, tak kisah. Okey, sensitivity dia 0.1. 0.1 ni adalah maksima. Dia ada minima sehingga maksima. Minima dia 0.01 iaitu 10 mA. 10 mA diguna pakai untuk pada litar yang basah dan tempat yang berkemungkinan akan basah seperti water heater, taman permainan, lampu pagar. Yang tu kena pakai 0.01 atau 10 mA. Okey, maksima dia berapa? 100 mA. Yang ni, yang saya pegang 0.1. Tak kira lah rumah anda 3 phase, rumah anda single phase, dia tetap kena pakai 0.1. Anda kena faham. Buka buku panduan ataupun dalam buku peraturan ada ke tak dia tulis? Buku peraturan ada tuan-tuan. 0.01 sehingga 0.1. 0.3 tak boleh pakai untuk untuk domestik. 0.3 ni 300, dia tulis 300 mA ataupun 0.3. Yang ni 0.1. Yang saya bagi tahu tak boleh pakai untuk domestik, dia tulis 0.3. Bukan 0.03. 0.03 untuk soket plug. Kena tahu soket plug 0.03. Jadi rumah tuan-tuan tengok baliklah. Buka DB box, buka DB tempat fuse. Yang banyak-banyak tu MCB ataupun orang kampung panggil tempat fuse. Peti agihan. Bahasa elektrik ni dia ada banyak. DB box. DB box tu apa dia? Tempat peti agihan. Segala macam lah kat situ. Jangan ada tikus di dalam tu. Jadi saya bagi tahu ni senang. Mudah nak faham. Saya bagi tahu ni bahasa kampung. Anda buka DB box, tengok dia punya sensitif. 0 point berapa? Kalau 0.1, cubalah tekan benda ni. Cuba tekan. Dia tak kena renjatan elektrik pun. Sebab dia dah bagi tahu. Press button. Press tu maksud dia tekan. Press. Kalau bahasa saya di Kelantan ni, press ni makin laju. Dia makin ke arah laju. Jadi press button to trip. Test monthly. Test setiap bulan. Test button trip ni. Jadi kalau sebulan sekali tuan-tuan test the trip, maksudnya baguslah. Cuma untuk lebih pasti, untuk lebih menjamin keselamatan benda ni boleh berfunction ataupun benda ni masih berfungsi dengan elok, anda kena cek pakai RCD tester. Dia ada lain, RCD tester khusus untuk dia. Jadi itulah tuan-tuan saya nak kongsi. Apa kaitan dengan kilat apa semua tu? Itu hal lain. Bukan hal apa ni? Okay, bukan hal apa ni? Bukan hal RCCB. Cuma tengok dulu rumah tuan-tuan 0 point berapa. Tukar dulu yang tu.
Nanti saya akan ceritalah yang lain. Jadi untuk rumah ni saya nak sambung kerja, saya akan berhenti dulu. Sekarang ni dah 1.50. Okey, saya nak solat Zuhur, saya berhenti makan. Lepas tu kita sambung. Jadi itulah tuan-tuan. Dia tak ada kaitan dengan apa ni, kilat ke apa, tak. Saya bukan nak cerita pakar 0.1 ni selamat daripada kilat, tak. Tapi tengok dulu rumah anda, 0. berapa. Kalau 0.1, alhamdulillah. Staykanlah yang tu. Tapi kalau 0.3, tukar. Sebab peraturan ataupun panduan dah bagi tahu 0.1 maksima. Maksudnya tak boleh pakai dah benda lain. Jadi saya nak rehat dulu. Lepas ni kita sambung. Beres. Tak sedap. Nak kat situ. Tu. Oh ya. Okey tuan-tuan, saya pun dah nak balik. Jadi hari ni saya tak boleh nak lay kabel sebab pipe ni dalam ada basah. Cuma yang ni je, daripada point saya letak je. Mudah. Jadi besok saya datang lay kabel, insya-Allah siap. Sepatutnya hari dah boleh siap. Biasanya saya buat sehari je benda ni. Kalau main-main ya 2 hari. Jadi itulah tuan-tuan, saya pun pembantu seorang je sebab rumah ni tak perlu pembantu ramai pun. Kalau yang jenis banglo, projek saya sendiri, insya-Allah saya perlukan pembantu ramai. Jadi yang ni ramai orang tanya saya rumah Mak Ek lah. Rumah Mak Ek ni earding bawah 10 ohm ke? Tak. Saya bagi tahu direct. Benda yang saya tak buat, saya bagi tahu tak. Sebab rumah ni under kontraktor, tuan-tuan kena faham. Kalau kontraktor bagi tahu bawah 10 ohm lah saya buat. Kalau dia cakap sekadar untuk cukup syarat je lah saya buat. Itu tugas saya. Salah tak? Salah. Benda tu salah. Tapi biasanya kalau untuk apa ni, untuk lebih mudah saya berbincang dengan kontraktor, biasanya saya tak akan buat lagi. Kebiasaannya lah. Kebiasaannya saya tak akan buat lagi. Untuk earding system ni saya hold dulu. Biasanya akan last. Last tu kontraktor akan bagi tahu. Kalau ada root yang lebih, dia akan bagi untuk bawah 10 ohm. Tapi kalau yang kebiasaannya saya buat 4 batang root untuk rumah Mak Ek ni tak dapat lagi bawah 10 ohm tuan-tuan. Itu je lah. Biasa saya tanam 4 batang root tak dapat lagi. Jadi untuk point ni saya dah tak. Mungkin yang ni tak akan nampak lagi, anda tak akan nampak lagi. Yang ni untuk dapur, yang ni untuk soket plug, yang ni untuk switch. Switch ni kawal untuk lampu dapur dengan lampu luar. Okey, yang ni akan kawal untuk lampu tandas. Lampu tandas ruangan untuk basuh baju mesin basuh. Okey, yang ni untuk bilik. Okey, point dia tak banyak, point asas. Seperti mana saya bagi tahu anda yang tengah bina rumah 1000 kaki persegi ni, kalau tak nak bajet tu lebih, bila buat wiring bajet lebih, mana point, pakai point yang asas. Point yang asas. Point yang asas ni ruang tamu lampu 2 biji, bilik 1 biji, 1 kipas dah cukup.
Nak pakai yang high quality ikut spek pun insya-Allah bajet takkan over. Jadi tuan-tuan boleh banding tengok. Kalau yang nak jenis lampu penuh dalam rumah terpulang. Itu hak masing-masing. Cuma hari ni setakat ni dulu sebab hari pun dah nak hujan balik. Saya pun dah nak kena pergi. Kereta saya dah lekat tu. Saya kena settle untuk kereta saya lekat dulu. InsyaAllah besok panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan, saya masuk balik untuk lay kabel. Sebab kabel semua dah ada dah. Jadi hari ni apa lagi? Oh, DB box. DB box saya tertinggal dekat kedai. Saya kena ambil DB box. Apa tak ada apa dah. Jadi apa yang saya berkongsi pada anda, tuan-tuan di luar sana, tak perlu anda percaya apa yang saya cakap. Cari buku ST edisi 2016, buku panduan bagi rumah kediaman, tengok dalam tu. Tak perlu nak percaya electrician ni cakap macam ni, wireman ni cakap macam ni. Pengguna yang pening. Bila pengguna pening, lantak gilah, janji menyala. Jangan percaya apa yang saya bagi tahu, jangan percaya pada mana-mana wireman. Anda buka buku, tengok sendiri, baca sendiri. Senang. Lepas tu nak kaji kenapa bawah 10 ohm, kenapa 10 mm, kenapa untuk litar kuasa tak boleh nak bercampur dengan litar cahaya. Cari sendiri dalam Google ataupun tanya yang lebih pakar. InsyaAllah dia akan bagi tahu kenapa sebab dia, kenapa soket plug tak boleh looping dengan lampu, kenapa MCB kena betul, kenapa apa ni, macam mana nak elak daripada overload. Semua tu itu dah level lain. Level anda kena tanya yang profesional. Jadi kaji, ada sebab dia. Orang takkan buat satu-satu benda tu tanpa sebab. Malaikat yang jenis buat cacah merbah pakai kaki ni sebab dia malas nak untung lebih. Itu je lah saya boleh bagi tahu. Jadi sekali lagi tuan-tuan, terima kasih yang selalu follow, yang berkongsi ilmu, apa lagi, yang beri tunjuk ajar kepada saya, terima kasih, halalkan ilmu tuan-tuan kepada saya. InsyaAllah saya gunakan sebaik mungkin. Saya Zahra Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.